Soalan yang pertama, apakah hukum maki bola negeri lain? Bila kalah siapa hina raja, hina manusia, hina negeri sebab kalah. Tu kata main tu lara dah. Lepas tu dia kalah pergi maki hamu pula. Alik sana pada bodoh. Faham lagi? Kan dia permainan je. Menang tak masuk surga, kalah pun tak masuk neraka. Faham? Akhirat kaki dia tiga amal dia. 2 saja timbang. Yang timbang amal baik, amal jahat. Hak tengah, hak lara tak timbang. Faham lagi? Kena faham lah. Faham lah, benda lara ni bukan benda amal soleh. Jadi kalau siapa kalah, siapa caruk, siapa apa, itu panggil mu'tadin, orang yang melampau atas. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tidak berahi orang yang melampau gini. Benda main je. Mu menang Piala Dunia pun tak masuk atas. Tak buah atas timbangan. Piala Dunia tu buah atas timbangan. Dah leh nak semayang. Tahu dah kita menang dunia itu. Dah leh ni tak buah. Faham, itu bahan lara. Kena permainan tu kena faham. Jangan sampai berlebih-lebihan. Apakah hukum orang buat jual emas, dia letak besi dalam emas, lepas tu ada tu letak macam-macam cair untuk memberatkan emas, menipu. Dia buat gelang, dalam gelang tu ada besi, luar emas. Jawabnya boleh kalau dia sendiri yang nak pakai. Tapi kalau jual ke orang, itu dia panggil ghasya. Orang ghasya ni Nabi tidak mengaku emas. Faham lagi? Menipu orang. Jadi kalau terlibat harta orang lain, dikira makan harta batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Haram kamu makan harta orang lain cara yang tidak betul. Gelang dia mah seberat 5 gram. Faham lagi? Dan besi dalam tu, stay tu 1 gram. Bila timbang jadi berapa masa nak jual? Mah betul 5 gram. Soalan mudah ni untuk duduk tadika. 5 gram. Besi dalam tu 1 gram. Jadi berapa? Oh lambat aku. 6 gram. Faham? Jadi dia jual 6 gram tu harga benda. 6 gram tu harga mah belaka haram. Tapi kalau dia kabur dalam ni dia buat besi kena kuat. Besi tu 1 gram. Mah itu 5 gram. Mah hari ni 200 segram. 200 kali 5 1000. Besi ni seria segram. Faham lagi? Dan upah 100. 1100 seria. Usah. Tapi ada kat orang buat besi dalam, jual harga besi dalam? Tak. Orang yang membeli ingat ke 6 gram itu timbangan emas. Betul tak? Jadi menipu orang 1 gram iaitu besi. Hak 5 gram dia tidak tipu. 1 gram tu dia tipu. Faham lagi? 1 gram RM200 saja tipu, tak banyak. Faham? Tak banyak pun manis tara saban bi asyarati darahima. Siapa membeli pakaian harga 10 riyal, dirhamun min haram, seria dari duit haram, la yawallahu salata tahu madama fi au kama qala. Allah tak akan terima semayang dia selama dia pakai pakaian itu sebab seria tadi. Ni 200 riyal tipu. Itu seorang pembeli. Kalau pembeli yang lain, itu baru yang barang halo-halo 5-6 gram. Kok 13 gram, 18 gram, 40 gram. Makan haram. Bila makan haram, tidak diterima amalan. Faham? Sedekah balik awal. Tapi itulah fenomena hidup kita hari ni. Habis jadi lebong pun jadi biasa dah. Soalan seterusnya. Duit KWSP itu dalam 32,000. Kaya mu ni. Buat keluar Aisina 10,000. Tak ingat keluar tak ingat keluar zakat. Duit 10,000 tu habis dah. Lepas kita nak bayar gua ni zakat.
atau KWSP itu ustaz. Baik. Dia ada KWSP 32,000 dalam simpanan. Dia keluarkan 10,000. Dengar baik-baik. Yang wajib zakat ialah yang keluar. Kerana KWSP ini dipanggil separuh milik. Yang wajib kita zakatkan daripada 32,000 ialah milik kita sepenuh. 32,000 kita yang pegang. Dalam rumah kita, dalam peti kita, bawah tikar kita, atas rabung kita, bawah batal kita, kita kontrol. Faham? Adapun KWSP ni dia nama kita nak ambil ia bukan tak boleh. Maka bila keluar, kita boleh qabak, kita bebas milik. Atas 10,000 tadi, atas 10,000 tu kena zakat. Banyak mana? 2.5%. Dalam kitab 1/40. Kalau seria, kalau 1,000, 25 riyal. Mu keluar 10,000. Berapa? 250. Ingat 1,000 25 riyal ya zakat. Nampak sikit je. Sikit je. Mu keluar 1,000 kena 25 riyal je zakat. Tak? 975 hak kita. 25 riyal hak Allah. Kalau mu keluar malam ni 10,000. 10,000 kali 2.5%, 250 ringgit. Tiba-tiba tak ingat. Tak ingat habis licin kau. Memang tak ingat mau bagian akhirat. Faham lagi? Tak ingat mau. Bagian beli ingat. Dah ingat, dimaafkan, tidak berdosa, terlupa. Faham? Orang yang dipaksa Nabi kata dimaafkan. Orang tengah tidur. Faham lagi? Dan orang yang terlupa. Orang terlupa. Ingat ke mayang dah? Duk buang dengan bini. Balik kerja mayang garik, mayang dah. Pukul 8 tu belum isa gitu bik kejap. Tengok pot dara sakit. Balik kat pukul 12 dah. Balik itu buang-buang dengan bini, galik-galik tidur. Esok baru tinggal dah. Dok ingat mayang isa malam. Tak dosa. Tak ingat. Jadi sekarang ni mu ingat lagi. Ingat sekarang wajib bayar. Mana? 250. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kalau seandainya kiamat hari Jumaat, terus bagaimana negara lain yang masih hari Khamis? Bijak kau dia. Nampak tak? Orang suruh mengaji tajwid pun tak mahu dia faham benda belak-belak gini. Nampak? Lepas tu tanya lah ikhfa hakiki tak kerti nak jawab. Derang bila gunah tu kau bimbo habis. Tapi biar nak tanya. Yang pertama salah. Dia kata kalaulah kiamat tu hari Jumaat, ini salah. Kiamat hari Jumaat tidak ada kalau, memang Jumaat. Jangan kalau tu boleh jadilah. Maybe orang betul panggil. Bukan kalau, memang hari Jumaat. Nabi kata la taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumaah. Tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Maka 6 hari lagi tidak akan berlaku kiamat. Nampak? Maksud kiamat sini kiamatul kubra, utuh langit, coh langitnya. Dah? Memang hari Jumaat. Kau tahu, mutamu bila kiamat? Tahu pun tak tahu. Kau jahil tak tahu. Tahu apa dah? Jumaat. Dah Jumaat minggu mana aku tahu. Dalam hadis kata Jumaat, kita kata Jumaat. Selebihnya adalah ghaib, benda yang kita tak tahu, jangan memandai-mandai. Okey? Jangan duk target 2083, 3010 tahun. Tak ada kerja. Tak. Dah kata kalau hari Jumaat, dah kalau hari orang lain hari Khamis lagi. Lah, kalau hari Khamis tak kiamat. Dia gitu jawapan dia. Di negara bumi kita bulat. Faham? Ni malam. Ni bawah malam. Esok pagi baru siang. Ni negara belah atas pula. Siang pagi Jumaat. Hak malam ni dak lagi. Nak? Dia hari ni bertukar. Jumaat ni Khamis tu Jumaat dah. Jadi hari Jumaat pun kiamat, hak hari Khamis pun kiamat. Hari bertukar hari benda. Garik. Bila maghrib
bertukar hari. Garik tadi hari Jumaat. Ni kita Jumaat ni. Belum garik tadi kami. Kalendar Masihi tukar dengan 12 1 minit. Kalendar Islam Hijrah tukar dengan Maghrib. Faham tak ke? Jadi mung kami lagi kalau kira kalendar orang putih, kiamat dah. Tukar dah Islam. Faham? Dah lah kalau petang tadi pula mana pukul 5. Faham tak? Pukul 5 dak pukul 5 masuk hari Jumaat, mana-mana negara lain masih Selasa, masih Rabu, masih Khamis, kiamat juga. Dia tak ada kiamat ni separuh dulu, nak relax dulu kiamat lain ni dulu. Faham? Bila masuk je mana-mana hari Jumaat, ikut kehendak Allah, tidak ikut kehendak kalendar kita, ikut kehendak Allah. Hari Jumaat dah ni untuk bumi ni, kiamat habis. Walaupun ada negeri lain 2 hari dah tinggal. Dia masih Selasa. Nak? Apa hukum buat laser tanah rambut sebab botok? Mung ni. Nampak tak? Itu banyak laser lalu kepala. Nah, tanah rambut baik. Ini masalah ijtihadiyah. Ulama-ulama fiqh bahas panjang soal seperti ini. Baik, kita ambil pandangan yang membolehkan dengan syarat bukan mengubah hukum ciptaan Allah. Rambut dia tak keluar. Maka ditanam dengan rambut dia juga. Ambil rambut dia, ambil rambut tanam depan. Kerana rambut dia lebat di belakang ni. Faham tak? Ambil rambut di belakang, tanam di depan. Sebagian ulama mutaakhirin mengharuskan. Kalau rambut yang najis, tidak ada ulama yang membenarkan. Kerana dia bukan masalah menyelamatkan nyawa. Penggunaan bahan najis pada badan manusia seperti organ dan sebagainya diharuskan dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak ada bahan yang suci. Yang kedua, pada masalah kritikal saja. Seperti injak jantung dan sebagainya. Adapun rambut bukan kritikal, bukan masalah nyawa. Tapi orang puang kalau dulu 80-an. 80-an dulu orang tambuh kepala otak. 80-an, tahun 80-an budak-budak memang budak-budak tu. Kalau orang kepala otak adalah kapung, orang takut. Betul tak ni? Orang bisa tu. Budak-budak tak berani tengok je. Lagi tahun 80-an. Orang bekeng ah. Sama ada orang bekeng lah kapung atau penjenayah besar, kepala otak. Botak cing, ingat botak cing. Nampak tak? Lain ni kepala otak belaka dah. Artis-artis pemain bola. Kalau pemain bola, kalau kepala otak biasa 20 juta ke atas harga. Dia jadi gitu dah. Tak ada pelik lah. Dulu kepala otak udah. Botak. Apa pasal udah. Tengok nama dia Perancis, Zinedine Zidane. Kepala otak. Dulu puang lambu kalau kepala rambut belakang ni lambu dah. Lambu nak rambut pada depan jambul gitu. Tapi pandai dia jawab, abang ni I tengok rambut macam botak lah ke belakang. Bukan botak, kening rendah. Dia nak tuwe juga. Padahal botak dia bahan kening rendah. Kau anda lah. Jangan benda itu benda yang daripada anggota barang orang lain, tak boleh kerana dia bukan kritikal. Daripada musdiri atau bahan dalam kitab Bahrul Mazi. Boleh dengan benda yang suci seperti plastik. Soalan seterusnya. Hamba tidak faham orang kata Wahabi itu di Arab Saudi. Tapi kenapa Raja Faisal dulu dia backup Al-Quds? Tapi kubah-kubah isteri Nabi semua dihancur leburkan. Malah nak sebut dah Wahabi ni. Benda 20 tahun dulu dah. Dia ni orang sebut balik, hari-hari duk sebut. Ginilah kita ni, lazimilah ahli sunnah wal jamaah, jalan yang selamat. Tak usah ikutlah orang pelik-pelik. Bang, hak mengarut-ngarut tak usah ikutlah. Hak kita sendiri, puak kita pun hak pelik-pelik tak usah ikutlah. Tak usah kata hak Wahabi. Hak geng kita diri hak ngarut-ngarut tak usah ikut kau. Betul tak?
Ngarut ngabang. Kita nak jalan yang molek. Jalan molek ni ma ana alaihi wa ashabi. Bukan wahabi, wa ashabi. Faham? Iaitu jalan aku dan jalan sahabat-sahabat aku. Ada hadis yang kedua kata al jamaah, yang ramai umat Islam dalam dunia ikut. Itu ahli sunnah wal jamaah. Faham? Arab Saudi berat dah. Benarkan buka rambut perempuan. Benarkan dedah aurat. Kita lama dah. Ni dah benarkan. Faham lagi? Sudah benarkan. Macam-macam kelab malam dan sebagainya. Bercampur laki-laki perempuan. Dan dibenarkan bukan mahram menyewa bilik laki-laki perempuan. Itu tanda-tanda. Tak kira kerajaan mana pun, itu tanda mereka tidak berada di jalan yang betul. Soalan seterusnya, dulu kalau barang naik semua orang marah. Sampai buat batahan di traffic light, suruh tekan horn. Tapi lah ni bapa kita senyap belaka. Sejak jadi kerajaan. Ke masa PRU saja. Nak undi. Sila komen. Kamu jawab ni. Suara-suara begini kita perlu untuk mengingatkan kita. Baru kita tidak anyuk ngak. Betul tak? Sebab tu kadang-kadang kita fikir-fikirkan lah. Kita dulu menjadi pembangkang. Tak? Kita kuat. Kuat mana? Mencegah kemungkaran. Betul tak? Suara kita itu lambat nitah barang muka, kita akan beripung selalu. Macam-macam perhimpunan. Tanya Mi kalau t-shirt rumah dia macam-macam program. Betul tak? Beratus jenis program. Hal ni ada lah. Jadi kita jadi lemah sebab mungkin kita sudah duduk dalam keadaan senang. Lepas tu bila kita diuji dengan susah, kita menang. Bila kita uji dengan kesenangan, kita kalah. Jadi mudah-mudahan kerajaan kita ambil pengajaran, kembali semula, perbetulkan keadaan. Sebab suara Islam itu mesti ada. Kalau menegakkan kebenaran, mengingatkan kerajaan supaya melihat keadaan barang naik yang menyusahkan rakyat, itu sebenarnya adalah suara-suara Islam. Kerana Islam ini ke atas pemerintah ialah melihat kebajikan rakyat. Bukan kesenangan pemerintah. Jadi jangan kita marahlah suara-suara seperti ini. Suara-suara protes seperti inilah sebenarnya yang akan menyedarkan kita semua. Soalan seterusnya. Minta jemaah yang mari masjid malam ni bawa kereta motosikal hati-hati. Jangan lupa buka lampu dan dalam keadaan yang baik. Ya besar baik. Nampak takut rebah gitu ini musim-musim hujan. Bukan soalan tu. Minta MPKK Batu Nang ada 2 pokok tepi jalan depan 7-Eleven kat bulatan Batu Nang, tebang keselamatan pemandu kereta. Khabar ni. Mumsor pada JKK lagi. Betul tak? Khabar dah aku. Mumsor ada JKK lagi. Perhati molek mana-mana lokang sombak begitu gini tak? Untuk kebaikan orang lain. Kita ni berkhidmat untuk senang orang lain. Kalau kita untuk senang kita usah masuk politiknya. Politik Islam ni kita masuk untuk senang pada orang lain. Maksud semayang hormat waktu dalam kenderaan, beri pencerahan. Kita nak semayang tak ada wudu. Tapi kalau kita terus balik di rumah tak ada. Contohnya kita sapa atas jambatan pukul 6 petang. Biasa sapa Batu Nang 6.20. 20 minit je dah mayang asar. Faham? Tiba-tiba kemalangan. Trailer terletang tengah-tengah jalan. Dah lagi. Nak undur 400 buah dah kereta belakang. Tak gerak habis. Trailer berlanggar dengan basikal. Acuh pada trailer basikal, semua lari mana tahu dah. Tak, kena magak sikit Dan nak guna contoh. Mu tak suka dah. Nak guna dah jadi gitu. Terletang. Jadi kalau balik 7.30 dah belum tentu siapa. Maka satu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan ulama yang mengikut pandangan ini wajib kena semayang juga walaupun tidak ada wuduk. Semayang itu kerana hormatkan waktu, maksudnya jangan biarkan waktu habis tanpa melakukan semayang.
Dan bila sampai di umur karang pukul 8, dapat tak berwudu? Dapat, maka qada. Itu maksudnya. Tapi kalau mu ada belaka, tak ada qada dah. Ada wudu, ada apa, tutup aurat dalam kereta tu kan. Faham? Soalan seterusnya. Saya ada melihat seorang yang berkata mandi bunga membuang keburukan seseorang, menghilangkan sial, mempercepatkan jodoh adalah makruh. Macam mana tu? Dia mandi bunga ni bukan sunnah. Bukan sunat. Harus. Dan tengok tujuan. Kalau tujuan itu kerana kebaikan, maka dapat pahala. Bunga ini kalau dia mandi, badan jadi segar, kata Taubik, maka dapat pahala. Kerana sihat itu disuruh syarak. Atau bila dia mandi, badan dia hilang bau busuk, maka berwangi itu sunnah Nabi, maka dia mandi bunga dapat pahala. Tapi kalau dia mandi bunga jadi tak sial, itu salah. Yang mandi bunga tak sial ini maksudnya hendaklah kita berdoa kepada Allah. Mandi bunga, wangikan badan, segarkan badan, dan kita berdoa kepada Allah agar pelihara daripada segala keburukan. Itu molek. Jangan masuk pegangan-pegangan, capu-capu aduk, hak tak molek, hak tak betul. Mandi bunga tu ada kalanya bagus, ada kalanya tak betul. Apakah maksud syahid akhirat dan syahid dunia? Syahid akhirat maksudnya di dunia dia dimandikan, dikapan, disemayang, ditanam macam biasa orang lain. Tetapi akhirat dia dapat pahala. Dalam hadis disebut orang yang mati beranak, mati terbakar, mati lemah, mati ditimpa batu ataupun runtuhan, mati sakit paun dalam perut. Itu semua tu mati yang bila dia mati sakit, nak boleh ke mati tu seksa. Maka oleh kerana Allah, orang lain matikan dalam keadaan tak sakit begitu, dia Allah beri sakit seksa gitu. Contohnya lemah, mati terbakar itu baik. Panas kita terbakar sampai mati. Panas lah, seksa lah. Maka dapat pahala akhirat. Itu bagi syahid akhirat. Tapi di dunia sama macam mayat lain, mandi kapang, sembahyang tanam. Syahid dunia maksudnya mati dalam peperangan. Ma'rakah ni, syahid ma'rakah maksudnya dia berperang dari pihak tentera Islam, perang dengan tentera orang kafir atau orang munafikin, dan dia terbunuh dalam peperangan itu. Macam yang syahid dalam perang Uhud. Ramai yang syahid dalam perang Uhud, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Duduk sebelah tentera Nabi berperang dengan tentera musyrikin. Betul tak? Itu syahid yang mati di perang zaman moden ini, di perang di Israel, perang di Afghanistan, perang di Syria menentang orang kafir. Perang di Iraq kan ramai kan? Mati ramai. Mana mujahidin di Iraq terbunuh di tangan tentera mereka. Betul tak? Itu panggil syahid ma'rakah, syahid dunia. Maka di dalam dunia dua, tidak dimandikan, tidak dikapankan, tidak disembayangkan, hanya ditanam. Kapan tu pun kalau nampak aurat ditambah kain yang lain. Kalau sudah menutup aurat, pakaian matinya itu, pakaian askar dia berdarah tu, itulah kapang dia. Mandi dan semayang tak boleh, haram. Tujuan mandi bersihkan daripada najis. Maka bila ada najis hanya dibuang najis saja, dan darah itu tidak dibuang. Adapun darah kita yang bukan mati syahid kena buang, kena suci, kena bersih, baru boleh kapang dan semayang. Adapun mayat syahid dunia, syahid berperang ini, dengan darah-darah berkubang, tubik darah kot mata, kot hidung pun tidak boleh basuh. Nabi kata wala tughsiluhum, jangan sekali-kali kamu mandikan yang mati syahid itu. Jangan. Faham? Kerana apa? Kalau kita mandikan, darah dia pun hilang. Dan tidak memandikan mayat itu ada dua. Satu makna mulia, satu makna hina. Mana? Yang pertama, tak mandi mulia kerana mati syahid. Yang kedua, tak mandi hina kerana kafir. Dan darah dia itu hari kiamat dibangun di padang mahsyar dari kubur, darah dia itu ada lagi. Ada lagi. Faham lagi? Mana darah, katakan dia pecah kepala.
masa tanang itu syahid. Kepala ni pecah. Maka terbit darah ni. Di akhirat lagi. Tetapi fa inna damahu yaumal qiyamah yafuhu miska. Nabi kata maka sungguhnya darah mati syahid itu hari kiamat mengeluarkan bau kasturi. Kasturi jauh dengan polo safari dak dia lagi ya. Kerana Nabi kata atiyabti al-misku. Wangian yang paling wangi di dunia ialah kasturi. Faham? Jadi Allah berikan darah itu berbau dengan pewangi yang paling wangi. Dan tidak disemayangkan. Kenapa? Kerana tujuan semayang supaya kita minta ampunkan si mati. Batu doa mayat-mayat. Allah maghfirlahu. Mula-mula ya Allah berilah ampun dosa-dosanya. Adapun dia orang mati syahid, tak payah semayang kerana Allah sudah ampun. Dan tidak ada lain pada syahid. Nabi kata siapa yang mati yang bukan syahid, Allah ampun dah. Kita doakan dalam semayang. Tapi kalau mati itu syahid, Allah sudah ampunkan. Dia jadi macam kanak-kanak. Kanak-kanak kalau orang semayang, orang sebut dah Allah maghfirlahu. Doa pasal tak ada dosa. Apa tu budak-budak mati orang tak baca talqin. Talqin ni orang dewasa. Hei si fulan bin si fulan, bila datang malaikat bertanya kepadamu, maka jawablah Allah itu Tuhanku, Nabi itu Muhammad itu nabiku. Ada pun mayat anak-anak mari dak malaikat. Dak. Wala yusannu talqinu. Maka tidak disunatkan baca talqin. Kerana kanak-kanak. Dua keping ni. Betul ke kalau kita guna barang masjid macam periuk untuk buat kenduri, tapi lepas guna itu kita beri sumbangan kepada masjid? Baik. Dia kata boleh tak guna barang masjid, guna periuk, guna kawah untuk buat kenduri? Jawabnya boleh kalau barang itu hak kita punya. Barang tu kita belilah ke, kita beri pakai di masjid, tak apa. Faham? Tapi kalau kita sudah wakafkan untuk kegunaan masjid sahaja, maknanya kenduri masjid je lah. Kenduri rumah kita tak boleh. Tapi setengah-setengah masjid, barang-barang itu bukan untuk masjid saja, digunakan untuk ahli qaryah. Maka perlu kepada izin orang yang menjaga. Jangan ambil pandai-pandai. Ada suka-suka. Siapa yang terambil kena pulang balik. Pasal banyak ada-ada awak balik sudu, balik bangkuk, balik pinggang, balik piring. Tu macam-macam. Dah mikrofon sejik balik karaoke rumah. Faham lagi? Habis benda. Rumah dia tak ada kapek nak nikah anak. Dah nak nikah anak, apa ambil kapek masjid? Boleh ke tak? Dah boleh. Itu sabir tu wakaf untuk orang semayang. Dah rumah tak ada kapek, dah belinya kan ada jual tu kedai kapek. Tujuan kedai kapek tu orang jual bagi orang-orang yang tak boleh pinjam masjid tu. Jangan awak lapor kat barang masjid. Tahu tak? Dah kalau nikah tak ada kapek di mana? Tak molek ke mana? Tahu tak? Dah ada piti. Ada piti buat jaga ada piti. Jadi orang kata masa nikah itu ada kapek rumah. Ada kapek mari ngata. Faham lagi? Itu pinjam sejik. Bukan salah. Jika maknanya ada diberi pinjam kepada ahli qaryah, maka perlukan izin. Cuma kalau kita gicah, salah gicah telefon elektrik masjid, salah. Cuma kalau kita sudah sedar kita tersalah, kata ulama, kafarahnya berilah sedekah. Bukan saja-saja boleh gicah tapi sedekah. Kan? Tersalah. Patut kita tak cah di masjid, faham? Telefon kita. Tapi kita tersalah, tak tahu jahil. Baru teringat orang mengajar kabuh tak ni. Maka esok lusa kita pergi sedekah masjid tu. Faham lagi? Uruh harta anak yatim punya tanah dan duit simpanan yang banyak. Bina rumah untuknya atau tanah sendiri. Uruh harta anak yatim, kalau kita ni orang susah, kita perlukan gaji, kita ambil gaji kita. Anak yatim ni jutawan dalam duit dia lah. Kita yang menguruskan dia, kan ini budak-budak lagi. Kita yang akan beri makan dia, kita akan pergi ke sana sini urusan jabatan sebagainya, tambang semua kita boleh ambil belaka. Yang tak boleh ambil, kita sendiri ambil atas hutang. Seperti kita berniaga dengan dia, tak boleh.
Ataupun kita sekali ya kena urus anak yatim. Nah, kita kena pergi ke Kuala Lumpur untuk menguruskan surat ni. Dan kita boleh ambil tambang, pergi 50 balik 50, makan 50 lebih kurang atas urusan sehari tadi. Itu maksudnya. Begitu juga kalau anak yatim duduk di rumah kita, anak-anak kita ada dah. Maka ada orang beri gula, ada gula kita beli sendiri, dimaafkan bercampur aduk. Pasal nak buat suku-suku menyusahkan. Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang kita termakan melo anak yatim kerana duduk serumah. Itu dimaaf boleh. Yang tak boleh tak ada kena-kena pergi bahang anak yatim. Melo sekotok-sekotok bang. Nah, itu baru dipanggil sengelak. Soalan seterusnya. Apakah hukum meninggalkan doa kunut dengan sengaja tanpa melakukan sujud sahwi? Sah juga. Kerana baca doa kunut ini sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Sunat yang berat. Berat maksudnya banyak pahalanya. Jikalau kita tinggal sunat sujud sahwi. Ada pun sunat hai'ah, sunat ringan. Kalau kita tinggal tak sunat sujud sahwi. Contoh kita tak ingat baca surah, maka tak sunat sujud sahwi. Tapi tertinggal kunut, maka sunat sujud sahwi. Sengaja tinggal, tidak batal juga sembahyang. Imam Syafi'i tok guru. Sembahyang subuh sunat baca kunut. Murid Imam Syafi'i, Imam Hanbali tidak sunat. Jadi kalau kita tak baca doa kunut, kita ikut pandangan imam murid Syafi'i. Faham lagi? Kita baca kunut, kita ikut tu guru dia pula, Imam Syafi'i. Dua-dua molek belaka. Jadi kita duduk pada negara orang yang bermazhab Syafi'i, kita ikutlah baca kunut. Bolehkah baca doa iftitah pendek? Boleh. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Doa iftitah bermula dengan wajah tu. Allahu akbar kabira, itu bacaan sahabat Nabi. Nabi baca wajah tu. Imam Syafi'i kata aku baca dua-dua kerana meraihkan sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Faham? Jadi kita mulakan Allahu akbar kabira, ikut sahabat Nabi, kemudian ikut Nabi pula wajah tu wajhiya lillazi sampai habis. Kalau rambut panjang ikat belakang dengan getah tocang naik sikit, hukum dia boleh atau tidak? Boleh kalau perempuan. Kalau laki-laki boleh, jangan sampai macam perempuan. Apa yang macam perempuan? Dua perkara. Cara dia ikat macam perempuan haram. Yang kedua, menggunakan alat mengikat orang perempuan haram juga. Faham lagi? Dia ikat tidak nampak macam puang. Boleh. Faham lagi? Dia ikat kalau macam orang perempuan buat ekor kuda. Faham tak ekor kuda? Tocang tu lah. Tocang tu 3 batang. Rambut banyak-banyak buat 3. Ni masuk gini, ni masuk gini, ni masuk gini, ni masuk gini, masuk gini, ikat getah ke dia. Faham tak? Ada ekor kuda. Panjang belakang tu. Dia pun buat ekor kuda macam tocang itu. Nampak belakang macam perempuan tak? Bukan perempuan, macam tu haram dah. Dia yang boleh ni dia ikat, tengok belakang tak macam perempuan. Kerana tasyabuh tu salah. Faham? Kerana Nabi kata la'anar rijala li tashabbahu nabin nisa. Nabi kata Allah melaknat kaum laki-laki yang meniru macam. Bukan jadi betul, macam je. Kena laknat. Jadi mengikat jangan macam perempuan. Faham? Orang tengok laki buang dekat itu, laki tu. Yang kedua, dia ikat tu rambut dia tidak menggunakan alat yang digunakan oleh kaum perempuan khusus. Contoh cekok rambut orang puang. Rebeng rambut orang puang. Tu kau orang perempuan dia pakai. Haram. Bolehkah menyanyi dalam ustazah dengan ustaz dalam TV duduk rapat-rapat? Boleh laki bini. Dah laki bini tak boleh lah. Faham tak? Kena ada gap lah 1 meter. Tapi menyanyi-nyanyi itu tak berapa comel lah. Senyuman mempunyai kuasa yang mampu membahagikan diri sendiri. Dan orang yang memandangnya, dia tersenyum, betul atau tidak? Adakah kiblat dalam pon itu tepat arah kiblat? Adakah perlu panggil ahli palak cek arah kiblat tepat dalam rumah? Sebab jika lari 1 darjah, kiblat bersamaan 120 km dari jauh dari paksi Kaabah sebenarnya. Baik.
Dia kata kalau kita ada application di dalam telefon, adakah kena panggil jabat agama, ahli palak, cek setiap tu? Tidak. Nah, kerana aplikasi itu sudah pun diuji. Cuma aplikasi yang percuma, kadang-kadang dia memang dia tepat, tapi bila dia masuk ke kita itu tidak sepenuhnya. Contohnya semua kandungan aplikasi itu nak menggunakan 1 gig contohnya. Nah, atau 50 map contohnya. Tapi bila yang free punya atau yang hack punya, dia masuk kepada kita 38 meg, 12 meg. Ada benda yang kurang. Sebab tu kadang-kadang dia salah. Ya, aplikasi yang betul, yang akurat, mereka ni memang yang dibeli lah. Biasanya yang dibeli. Tapi sekarang pun banyak dah. Dalam apa benda ni, dalam Google Play dan Google Store dan sebagainya, Play Store, dah. Yang kita kena test. Kita pergi di masjid ni, kita buka kiblat. Kita pergi di masjid ni malam esok, kita buka kiblat. Faham? Ni dalam kitab-kitab fiqh, kompas yang betul itu kompas yang telah dicuba beberapa kali. Jadi kita test dah betul, boleh pakai. Kemudian dia kata betul dah, kalau lari 1 darjah, maka akan lari banyak. Jawabnya betul. Sebab kalau dekat, larinya sikit. Makin jauh, makin banyak. Dia kaedah perjalanan. Nah, macam kita ngadap sini, kita ngadap sini, sejik kita ke? Kita ngadap sini, sejik kita apa dapur. Dah kalau kita balik kau ni, tubik sejik kita kau. Tapi kalau jauh, ni memang belakang ni. Ni kalau kita straight ni laut. Ni kalau kita straight ni Singapura. Tapi kalau kita pandang lek ni, sudah Sumatera. Nampak tak? Bila? 500 km di hadapan. Jadi kalau kiblat daripada kita berapa kilometer? 5,000 kilometer. Betul tak? Dan soalan yang terakhir, senyuman punya kuasa yang mampu membahagiakan diri sendiri dan orang yang memandangnya. Dia senyumlah, betul atau tidak? Betul lah. Orang yang paling banyak senyum siapa? Nabi. Faham lagi? Nabi SAW paling banyak senyum. Kitab-kitab tentang apa benda ni, watak atau sifat Nabi, banyak kita akan jumpa hadis-hadis asal sahabat mengatakan Nabi suka dan banyak dan selalu senyum. Senyum ini dia punya power dia tu, dia akan menyebabkan hati orang rasa suka. Itu power dia. Ada banyak benda kita nak suruh hati orang suka. Tapi yang paling mudah senyum. Lepas tu dia kata tabassum sedekah. Senyum itu sedekah. Faham? Kenapa? Kerana menggembirakan hati orang yang melihat. Menyukakan hati orang kan dapat pahala. Maka dikatakan senyum itu memberi pahala. Apa? Kerana dia menyebabkan orang suka. Dan orang yang tak comel, orang luduh, orang hitam, dia selalu senyum, orang suka tak dia? Orang suka. Itu power of senyum. Kita payah senyum seorang, muka dah lauduh. Nampak tak? Tak senyum ke orang pula. Tak? Sebab tu dah benda-benda yang baik kita dengar dalam kisah Nabi, Nabi tersenyum. Fatabassaman nabiyyu. Ada gitu. Ada benda-benda yang berlaku yang molek, Nabi pun tersenyum. Faham lagi? Dan ada yang turun wahyu, Nabi tersenyum. Lepas bertemu Jibril, Nabi tersenyum. Dan Nabi dilihat perkara-perkara yang menyukakan, Nabi tersenyum. Senyum itu adalah terjemahan daripada hati yang redha. Tu. Dan hati yang sabar. Lepas tu kena latih tu senyum. Nak senyum tu kita kena jaga adab-adab kita. Ni kita tak ada adab. Jadi tidak mengenang budi. Inilah masyarakat akhir zaman. Tengok kalau kita selisih kereta dia cek ya, kereta kita besar. Kalau kita buat keras, memang dia lari tepi, jatuh sayap belah. Betul tak? Tapi kita lari juga. Kita yang lalu dulu, kita pergi berhenti, kita kesok tepi, biar dia lalu dengan molek. Faham lagi? Patut dia yang berhenti dah, kita masuk sipan tu dah. Dia baru mari. Tak, kita yang turun, biar dia lalu molek. Pasal kereta dia kecek siang dia. Kalau orang yang cerdik beradab, dia akan senyum pada orang tu. Betul tak? Tapi kalau jenis tubik dalam negung, jenis orang hutang, tidak tengok pun orang yang tolong lari tu. Kereta suruh apa angang gong tu. Faham tak? Amat tak gitu?
kita tolong elok. Padahal kita nak osterik takut dia susah. Kita biarlah. Kita ngalah lah. Tak tengok kau orang. Muka lah uduh dah. Lepas tu melanggar amal sikap uduh pula. Uduh campur uduh. 2 kali uduh. Tahu tak? Perangai uduh. Dah orang comel. Tapi perangai uduh kau suka tak? Dah kalau orang uduh perangai uduh. Faham lagi? Dia ni gitu tak ada dah. Kalau tak mau senyum pun, kami gelap, hang, peng tu, masih. Peng, masih ni. Betul tak? Dah. Banyak. Biasa kereta-kereta tu kereta dia. Kalau ada ni tak senyum orang. Padahal kita laluan kita kecek. Tak? Kecek. Maybe Exia. Honda. Kita kecek. Hok macam dia tak? Peng. Tu kena faham baik. Nah, kita balik semula pada sunnah hidup jenis berterima kasih. Malam yang syukuri nas, lam yang syukuri Allah. Orang yang tidak berjenis tak berahi terima kasih pada Allah ni, inilah jenis orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Wallahu alam. Kita bakat tolong semalam ajaklah untuk Taib bin Ali, kita doakan sebagai tidak perlu buat daya cuci darah lagi selepas ini, diberi kesembuhan oleh Allah penyakit buah pinggangnya, sihat sepenuhnya pada sakit yang dialami. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na 'allamtana 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.